Seni silat Melayu ialah sejenis ilmu mempertahankan diri bangsa Melayu yang diamalkan sejak dahulu kala. Penemuan tinggalan sejarah di Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa membuktikan seni silat mula wujud di Kepulauan Melayu pada abad ke-8 Masihi. Silat ini asal usulnya daripada awal peradaban alam Melayu, dan ia adalah bukan sahaja satu seni bela diri kombatif yang unik, namun kaya juga dengan aspek-aspek kerohanian ataupun spiritual. Silat adalah suatu cabang ilmu kependekaran yang pernah menjadi teras kekuatan ketika zaman kegemilangan kerajaan di alam Melayu, zaman silam. Dan hari ini silat telah berkembang menjadi sebahagian daripada aspek sosio-budaya dan tradisi di alam Melayu ini. Penemuan tinggalan sejarah yang kita boleh lihat di tamadun-tamadun silam di Nusantara seperti di Sungai Batu, Kedah, Candi Borobudur di Jawa, Candi Prambanan di Jawa, membuktikan bahawa seni silat telah wujud di alam Melayu Nusantara sejak zaman silam, seiring dengan kegemilangan kerajaan-kerajaan Melayu zaman silam seperti Kerajaan Sriwijaya, Langkasuka, Champa, Patani, Beruas, Samudra Pasai dan Kerajaan Melaka. Pada zaman dahulu, hampir semua orang mengamalkan silat, tetapi hanya yang benar-benar hebat yang layak digelar pendekar. Hanya mereka yang mempunyai keutuhan akhlak dan berhemah tinggi sahaja yang mampu mencapai tahap tersebut. Jadi seperti yang kita tahu secara umum, dalam dunia persilatan Melayu ini sangat sinonim dengan unsur-unsur kerohanian. Jadi apa yang sinonim dengan unsur kerohanian ni adalah dalam bentuk amalan-amalan yang menjadi pakaian pejuang-pejuang, pendekar-pendekar di zaman silam. Seperti yang kita ketahui, di zaman dahulu kebanyakan pendekar juga adalah daripada golongan ulama. Mereka juga ulama, mereka juga guru agama, mereka juga adalah pendekar, dan mereka adalah orang yang paling kehadapan dalam barisan perjuangan menentang musuh. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, hanya golongan yang rapat dengan golongan istana sahaja yang diberi keistimewaan untuk mempelajari silat. Seni silat ini berkembang pula melalui rakyat jelata dan seterusnya menjadi suatu kesenian desa. Secara umum, kalau berdasarkan kepada tradisi di dalam istana kerajaan Melayu dulu kala, contohnya dalam istana kerajaan Melaka, jadi ilmu silat ini boleh dikategorikan mengikut pangkat orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi pertama, kita ada pangkat hulu balang, ilmu silat untuk hulu balang, iaitu orang yang menjadi hulu balang istana dan juga menjadi prajurit dalam angkatan tentera sesuatu kerajaan. Kedua, kita ada ilmu silat yang untuk taraf panglima. Tiga, kita ada yang bertaraf laksamana. Contohnya yang terkenal, laksamana yang terkenal dalam sejarah tu Laksamana Hang Tuah 5 Bersaudara. Seterusnya, kita ada ilmu silat yang biasanya hanya dipakai oleh kerabat-kerabat istana, kerabat-kerabat raja. Dan tidak dilupakan yang terakhir tu, kita ada ilmu silat yang diamalkan oleh golongan Sri Kandi atau golongan wanita. Jadi semua kategori ini mempunyai kaedah permainan yang berbeza, pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan serangan dan sebagainya. Kalau kita lihat sepanjang zaman, ada beberapa tokoh yang boleh kita jadikan tauladan dan iktibar. Di era Kesultanan Melaka, kita ada Hang Tuah 5 Bersaudara yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kita ada Sri Kandi Tun Fatimah, dan kita ada tokoh seperti Sultan Alauddin Riayat Shah. Kenapa Sultan Alauddin Riayat Shah saja yang disebut? Kerana dalam sejarah, dalam catatan sejarah diketahui ini adalah sultan yang bukan sahaja
alim dalam ilmu agama tapi juga handal dalam ilmu persilatan, sehingga dia berani malam-malam keluar menyamar sebagai orang biasa untuk menangkap penjahat-penjahat dalam kota Melaka ketika itu. Aspek ataupun bentuk silat dapat dilihat dalam 4 aspek utama. Pertama, ialah aspek spiritual, iaitu berkenaan kepribadian seseorang pesilat. Silat dikatakan dapat membangunkan dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang pesilat. Seorang pendekar silat Melayu ni, dia seharusnya menguasai beberapa cabang ilmu, iaitu yang pertama, ilmu gerakan fizikal. Gerakan fizikal digunakan untuk gerakan mengelak, menangkis, menyerang, memukul, mengunci, bertari dan bersenam. Kedua, dia harus mempunyai ilmu kemahiran tangan kosong, di mana ilmu kemahiran tangan kosong ni juga selalu digunakan istilah kemahiran senjata lapan tubuh. Senjata lapan tubuh tu maksudnya 2 tangan, 2 siku, 2 lutut dan 2 kaki. Jadi waimah silat apa pun yang dizahirkan, kemahiran tentang mengolah 8 senjata tubuh ni adalah wajib. Yang ketiga, dia harus menguasai ilmu penggunaan senjata jarak jauh hingga dekat. Keempat, dia juga, seorang pesilat juga harus menguasai ilmu penggunaan senjata tajam. Contoh senjata tajam ni seperti anak panah, tombak, pedang, sundang, keris, badik dan kapak. Kelima, dia juga harus menguasai penggunaan senjata tumpul. Senjata tumpul dalam silat antaranya perisai, tepi, rantai, gedak. Gedak ni kita boleh lihat dalam acara pertabalan yang di Pertuan Agong, biasanya dibawa oleh pegawai-pegawai istana, yang berupa satu objek yang ujungnya ada bulatan. Dan keenam, seorang pesilat juga harus menguasai senjata-senjata hikmat. Senjata-senjata hikmat ini melalui amalan-amalan kebatinan dan amalan-amalan keselamatan. Kemudian yang ketujuh, seorang pendekar silat Melayu seharusnya mempunyai dalam kehidupannya itu pembangunan aspek spiritual dan kerohanian Islam. Aspek spiritual dan kerohanian Islam ini sebenarnya dia lebih menekankan kepada unsur tauhid di dalam agama, iaitu unsur tauhid yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk seorang hamba tu mengesyakan Allah dan menyaksikan keesaan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah di dalam hidupnya. Sekaligus apabila dia bertauhid, dia akan melihat bahawa segala-gala geraknya dan segala-gala takdir hidup dan matinya tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana Allah. Kemudian seorang pendekar juga harus mengetahui cabang ilmu perubatan tradisi dan rawatan kecemasan. Perubatan tradisi ni merangkumi juga penggunaan herba-herba dan juga kaedah-kaedah urutan-urutan dan kaedah-kaedah rawatan kecemasan di dalam peperangan. Jadi seorang pendekar tu dia harus tahu setidak-tidaknya merawat luka, merawat terselium, merawat patah. Ni antara ilmu-ilmu yang seorang pendekar wajib kuasai. Seterusnya, tidak dilupakan, dia juga wajib menguasai tentang ilmu pernafasan dan tenaga dalam. Ilmu pernafasan dan tenaga dalam ni sangat penting kerana dia berkait rapat dengan kalau dari segi zahir, dia berkait rapat dengan sumber kekuatan jasmani seseorang. Kerana dengan menguasai ilmu nafas itu, dia membantu dari segi menahan benturan dan pukulan dan juga melahirkan kekuatan yang lebih, daya kekuatan yang lebih dalam pukulan. Selain itu, terdapat juga aspek seni budaya.
Budaya ini merangkumi bentuk seni tarian silat, muzik dan pakaian tradisional. Okey, seterusnya kalau kita lihat falsafah dalam busana pendekar, dalam busana pendekar ni baju yang dipakai biasanya berpesak dan berkekek. Bertujuan adalah sebenarnya untuk menjaga maruah diri dan memudahkan pergerakan, kerana pakaian yang berpesak dan berkekek ni dia tidak akan nampak sempit dan tidak mengambil bentuk tubuh. Seterusnya, falsafah dalam busana pendekar adalah bengkung, pemakaian bengkung pahlawan. Bengkung pahlawan ini dia sebenarnya mempunyai falsafah yang tinggi. Maksudnya dia menerima anugerah erti sudah layak untuk berjuang dan bersedia untuk mati. Ia juga adalah menjadi kain kapan peribadi kita, bengkung ni. Biasanya orang dulu-dulu, pendekar dulu-dulu terima anugerah bengkung ni dia akan menangis kerana sangat terharu. Okey, kemudian selempang. Selempang ini biasanya adalah satu anugerah kepada pendekar-pendekar dalam tingkatan tertentu sebagai simbol menanggung beban atau tanggungjawab yang sangat berat. Jadi biasanya selempang tak akan dikurniakan kepada orang yang tak mampu menanggung tanggungjawab yang berat ini. Kemudian samping pahlawan, seperti yang saya pakai ni. Samping pahlawan ini, kalau untuk golongan pendekar biasanya dipakai labuhnya di atas lutut. Dan teknik ikat yang tertentu adalah untuk memudahkan pergerakan-pergerakan pertempuran. Kemudian salah satu busana pendekar ni adalah seluar. Kita panggil seluar berpesak. Seluar berpesak ni besar, seperti yang saya pakai ni. Pertama untuk memudahkan pergerakan dalam bertempur, dan juga untuk memudahkan mencangkung, untuk membuang air, istinja dan sebagainya. Kerana apabila dia memudahkan proses mencangkung ini, dia akan memelihara bab taharah, bab bersuci. Dan biasanya dia singkat di atas mata kaki mengikut sunnah Nabi SAW, iaitu sunnah isbal. Kemudian yang tak dilupakan, salah satu aksesori busana pendekar adalah pending tembaga. Pending tembaga seperti yang saya pakai biasanya hanya dipakai oleh level pendekar yang bertaraf panglima ke atas. Dia sebenarnya banyak falsafah dia. Pending tembaga ni biasanya melindungi kawasan perut. Kalau kita tengok hari ni, bulletproof vest pun sebenarnya untuk melindungi kawasan abdomen. Jadi pending tembaga ni dia bukan saja menutup kawasan abdomen daripada tikaman, tapi dia juga menutup pusat. Kerana pusat ini dipercayai dalam ilmu kebatinan sebagai tempat masuknya unsur-unsur gaib bagi orang yang telah lahir ke dunia. Kalau masa kita dalam perut ibu, pusat adalah tempat masuk makanan. Bagi orang yang telah lahir ke dunia, pusat juga tempat masuk unsur-unsur gaib seperti sihir, santau dan dalam falsafah simbol juga banyak digunakan falsafah warna dalam pakaian dan juga pada lambang, iaitu antara warnanya yang terkenal warna hitam, putih, merah, hijau dan kuning. Yang hitam biasanya melambangkan kerahsiaan, misteri, dan putih biasanya melambangkan kesucian ilmu, merah itu melambangkan tanah air, hijau melambangkan kesucian agama Islam, dan kuning itu adalah kedaulatan raja. Kemudian falsafah di dalam tarian dan bunga silat dapat kita saksikan bahawa dalam tari dan bunga silat yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah pertama memberikan pengenalan diri kepada perguruan tersebut. Jadi melalui tarinya dapat kita kenali perguruan ini asal daripada mana. Dan kedua, dalam tari dan bunga ini ada satu bentuk yang dipanggil berpulut. Maknanya berpulut ni biasanya sebagai satu kaedah untuk bersilaturahim dengan pendekar lain di dalam majlis dan juga sebagai hiburan. Seterusnya, dalam tari dan bunga ini juga adalah bertujuan untuk menyembunyikan teknik-teknik rahsia dalam silat Melayu. Dan ini sebenarnya bermula ketika era penjajahan, apabila banyak ilmu-ilmu kerahsiaan ini terpaksa dirahsiakan dan dijadikan unsur tersirat di dalam tari. Dan juga dalam tari dan bunga ini merangkumi falsafah alam terkembang menjadi guru. Dan dalam tari ini juga sebenarnya bertujuan untuk mengharmonikan jasmani dan rohani. Kemudian falsafah di dalam muzik silat pula. Dalam muzik silat, pertama, dia bukannya sahaja untuk menaikkan semangat pesilat itu, dan juga dia juga mengawal kerancakan dan pergerakan tari silat. Tetapi sebenarnya dari segi spiritual, ianya akan menggetarkan jiwa orang yang bersilat dan orang yang mendengar bunyi-bunyian ini melalui penerapan unsur zikir yang tersirat dalam meniup serunai dan menabuh gendang. Kerana dalam pembelajaran gendang dan serunai silat yang tradisional,
biasanya penurunan ilmu ni akan diajarkan unsur-unsur yang mana memulakan permainan dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala, dan juga berniat bahawa tiupan yang akan keluar daripada objek serunai ini dan juga tabuhan gendang adalah merupakan satu bentuk zikir, juga satu merupakan bentuk ingatan kepada Allah. Jadi apabila dibuat dengan niat yang betul, maka irama yang keluar ni tadi nescaya akan menggetarkan jiwa-jiwa yang mendengarnya. Seterusnya ialah aspek bela diri. Silat dipelajari untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang atau menakut-nakutkan orang tertentu. Kemudian kita pergi pula pada era kolonialisme, era penjajahan. Kita ada tokoh-tokoh seperti almarhum Raja Haji Fisabilillah, Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kemudian kita ada tokoh di era darurat. Era darurat ni era selepas penjajah lah. Era darurat iaitu era bintang 3 komunis ni lah. Kita ada tokoh-tokoh seperti Kiai Saleh Batu Pahat, Syekh Osman di Lenggong Perak, yang diketahui memimpin kumpulan Selempang Merah. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh ni tadi, perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka dalam jalan fisabilillah ini, ulama itu adalah merupakan pemimpin di barisan hadapan, dan mereka juga adalah pendekar. Contohnya, kalau kita lihat pada tokoh Hang Tuah, Laksamana Hang Tuah, Guru Laksamana Hang Tuah itu sendiri dikenali umum sebagai Sang Adiputra, itu gelaran. Tapi sebenarnya nama sebenar dia adalah Syed Tanauddin Al-Kubra. Syed Tanauddin Al-Kubra ni dikatakan salah seorang adik kepada Syed Hussein Jamadil Kubra, yang merupakan ulama yang berasal daripada benua India, daripada Kesultanan Islam Delhi, yang dihantar untuk berdakwah di Nusantara. Jadi Guru Hang Tuah ni sendiri adalah merupakan ulama. Dan Guru Hang Tuah ni juga dikatakan ketika berada di India, di Kesultanan Delhi, dia adalah pemimpin armada tentera laut Kesultanan Delhi. Jadi di alam Melayu ni bergelar Laksamana lah. Maka sebab tu kita lihat bila Hang Tuah belajar daripada Adiputra, dalam catatan hikayat Hang Tuah, maka Hang Tuah terus memakai gelaran Laksamana. Dan kita tahu hari ini Laksamana adalah gelaran seorang pemimpin tentera laut yang berkuasa di laut. Bahkan punya hebat ilmu Laksamana ni sehingga ada gelaran dalam alam Melayu ni yang hari ini juga telah menjadi sebuah lagu tradisional, iaitu Laksamana Raja di Laut. Kenapa Laksamana Raja di Laut? Kerana dia menguasai lautan. Kalau Sultan tu menguasai daratan, tapi di laut raja ni adalah Laksamana. Jadi dah tentulah ilmu Laksamana ni sangat hebat dan sangat tinggi. Kemudian kita perhatikan tokoh seperti almarhum Raja Haji Fisabilillah, dalam catatan dicatatkan pada tahun 1784 Masehi, beliau syahid ketika berperang dengan Belanda. Selepas 3 bulan beliau dan armada tenteranya mengepung Belanda daripada segenap pelusuk negeri Melaka. Belanda terkepung dalam kota. Jadi akhirnya berlaku pengkhianatan daripada dalam kubu, di mana dikatakan pegawai Belanda telah merasuah Panglima Raja Haji yang di dalam kubu, menyebabkan kubu telah dicerobohi. Senapang ataupun pemuras yang dipakai oleh Raja Haji itu dirampas. Dan ketika Raja Haji syahid ditembak, dicatatkan bahawa di sebelah tangan memegang badik, sebelah tangan lagi memegang kitab Dalailul Khairat. Ini ramai orang yang tahu tentang sejarah ni, boleh kita baca dalam manuskrip, di internet pun banyak cerita tentang kisahnya. Tapi ramai yang tak mau gali tentang kenapa kitab Dalailul Khairat yang ada di tangan dia, kenapa bukan kitab lain. Jawapannya kerana kitab Dalailul Khairat ni adalah satu kitab selawat yang berisi puji-pujian kepada Nabi SAW, karangan Imam Al-Jazuli yang berasal daripada negara yang hari ini dikenali dengan nama Morocco.
Jadi dikatakan kitab Dalailul Khairat ini memang menjadi amalan harian banyak ulama dan pejuang-pejuang fisabilillah zaman silam. Dikatakan dengan mengamalkan kitab tersebut telah mendahirkan dan mendatangkan bantuan ataupun maunah daripada Allah kepada pengamal yang mengamalkannya. Maknanya pengamalnya meraih bukan sahaja keberkatan, tapi juga meraih hikmat-hikmat yang kata orang di luar logik. Jadi ini menandakan bahawa almarhum Raja Haji Fisabilillah itu, beliau adalah seorang tokoh yang bukan sahaja seorang raja yang berpangkat yang di-Pertuan Muda Riau yang keempat. Beliau juga adalah seorang pendekar yang tangguh, yang handal. Beliau juga adalah seorang yang alim dalam ilmu tasawuf, kerana kitab Dalailul Khairat ini adalah kitab yang sinonim dengan pengamalan banyak tarikat muktabar dalam Islam hari ini. Aspek yang terakhir ialah aspek olahraga, iaitu aspek fizikal. Pesilat akan menyesuaikan pemikiran dengan olah tubuh. Kemudian di zaman moden kita dapat saksikan evolusi terkini ilmu silat ini, di mana ada elemen kesukanan dalam bentuk silat olahraga. Di mana silat olahraga ni diasaskan oleh negara Indonesia dan hari ini telah menjadi satu format standard sukan silat yang diikuti oleh semua pengamal silat di seluruh dunia, dan bahkan dipertandingkan di peringkat sukan-sukan antarabangsa seperti sukan Commonwealth, sukan Asia dan sebagainya. Jadi itu adalah evolusi yang dapat kita saksikan tentang silat Melayu sejak zaman berzaman. Di pondok-pondok pesantren daripada dulu hingga sekarang, kebanyakan pondok-pondok pesantren tradisional, pondok-pondok pengajian agama ni, dia menjadikan silat ni sebagai riadah kerohanian, riadah fizikal untuk dia punya pelajar ataupun santri. Biasanya pondok-pondok pengajian di selatan Thailand, kita perhatikan mereka jaranglah menggunakan sukan-sukan moden sebagai riadah untuk pelajar dia, tapi biasanya mereka menggunakan silat. Ilmu persilatan menumpukan kepada pembangunan insan dari luaran dan dalaman yang dapat membentuk masyarakat berdisiplin, berakhlak, kendiri, ihsan, patriotik, satria, jati diri dan kewarganegaraan yang boleh menyumbang kepada pembangunan pemikiran dan tenaga bangsa, agama dan negara. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dalam aspek kerohanian Islam di dalam silat Melayu itu sendiri adalah sebenarnya ini juga untuk menafikan stigma atau persepsi negatif masyarakat terhadap silat Melayu yang dikaitkan dengan khurafat. Yang sebenarnya yang kita nak bawa kepada murid-murid dalam persilatan ini adalah kepada meraih bukan sahaja kesaktian ataupun kelebihan di dunia, tapi kita nak mereka juga meraih kesaksian ataupun penyaksian yang sejati di dunia dan di akhirat. Memang Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi mengatakan, mintalah nescaya akan aku kabulkan. Boleh saja kita minta apa saja dengan Allah Ta'ala, dengan wasilah ilmu dan wasilah awliya dan juga ulama-ulama. Contohnya kalau kita minta untuk mendapat ilmu kebal ataupun ilmu rezeki murah, insya-Allah Tuhan bagi kalau kita istiqamah. Tapi adakah itu sahaja tujuan kita di dunia ini? Kerana semua manfaat-manfaat di dunia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia dan kepada golongan-golongan pejuang silat ni biasanya dalam bentuk kesaktian-kesaktian atau keramat-keramat. Ini dipanggil cabang ilmu kesaktian. Cabang ilmu kesaktian ini bermanfaat di dunia, tapi begitu seseorang itu masuk di dalam kubur, tiada satu ilmu kesaktian pun dapat dibawa balik. Yang sebenar-benarnya adalah kita nak membawa mereka kepada ilmu kesaksian. Kesaksian itu sebagai kesempurnaan, sebagai penyaksian seseorang semasa dia hidup tentang hakikat di sebalik rukun Islam yang pertama, iaitu 2 kalimah syahadah, iaitu pengakuan dan penyaksian dengan sebenar-benarnya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Inilah yang sebenar-benarnya yang nak dibawa kepada seorang pesilat
dari segi jiwa dan raganya, dan inilah juga yang menjadi inspirasi kepada ungkapan guru-guru tua, ilmu hulu balang, serambi makrifat.